Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا نشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa Madrasatul Kamaliyah Kampung Arif Ayung, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama tempatan, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang dituntut kita untuk menghadirinya. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan bersama. Karena ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk tahu saja, untuk diamalkan. Orang yang tak amalkan ilmu itu seperti pokok yang tak mau berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak berbuah. Apa guna pokok tu? Tembang aja lah. Dia tak nak buah. Orang dulu ada je guna pokok tu. Boleh ditebang buat kain penyala. Dari mana ada orang sadar ni? Orang makan ubat aja. Dia buat, buang aja lah. Itu dia kalau ilmu tanpa pokok yang tak buah, tak nak buah. Tapi amal mesti dengan ada ilmu. Nak beramal kena ada ilmu. Jadi nak ada dua-dua. Siapa ada ilmu tanda diamalkan, apa kata seorang ulama namanya Ibn Ruslan, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wasan. Orang alim dengan ilmunya tapi tidak diamalkannya, maka dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala memang diazab, tapi sebelum diazab si penyembah berhala tu, mereka khabar, kamu tunggu kejap, aku nak mati ulama ada dulu. Hanya ilmu ada tak nak diamalkan.
Tapi orang siapa amalkan satu ilmu, Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar secara formal. Allah bagi dia kefahaman. Ini janji Nabi ni. Man amila bima ilma warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Nama ilmunya ilmu laduni. Tahu je dia, ya. Baik tuan-tuan dan juga puan-puan. Kalau ingat ya, kali terakhir saya datang sini, saya bicara tentang alam kubur. Soal tak ingat itu bukan salah saya, sampai nak lupa. Saya dah cerita sini bab mati. Mati dah cerita detail. Lepas mati masuk kubur. Malam ni kita sambung lagi perkara-perkara yang berlaku pada kita selepas mati, ya? Supaya ada kesinambungan apa yang saya cerita malam ni dengan benda-benda yang sudah saya cerita sebelum ini. Dah habis tu baru kita bab lain. Yang cerita apa itu dulu, ya. Setelah kita masuk dalam kubur, tunggulah masa hari kiamat yang akan berlaku. Dah mati masuk kubur, mati masuk kubur, mati dah masuk kubur, belum kiamat lagi. Tapi saat itu kita tahu bila berlaku hari kiamat, tak tahu. Hanya yang tahu Allah saja. Jibril pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Siapa baca hadis 40 kita akan jumpa hadis yang kedua. Ditanya Jibril kepada Nabi Muhammad, bila berlakunya hari kiamat, apa jawab Nabi Muhammad? Orang yang bertanya, orang yang ditanya siapa? Dua-dua tak tahu. Yang tahu hanya Allah Ta'ala saja. Baik. Dalam Quran Allah sebut tentang peristiwa hari kiamat. Di antaranya berkata Allah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Itu dulu. Penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa itu yang dikatakan penggegaran? Pada hari itu manusia-manusia akan diterbangkan seperti kalkatu. Dan pada ketika itu dia gunung-gunung atau bukit-bukit akan diterbangkan seperti bulu yang dihamburkan. Macam bulu yang dihamburkan. Bulu ayam tu lambung ke atas. Mana-mana betulnya? Terawal-awal. Pada itu gunung tu, bukit tu. Bukit berat keringan, tuan-tuan. Berat. Macam mana jatuh patutnya? Rong itu, tapi ini macam bulunya saja. Menandakan anginnya sangat kuat. Dalam ayat lain berkata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha." Itu dulu. Semua apa ayatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, lalu mengeluarkan isi-isinya berat-berat, habis terpancut. Besi terpancut, batu terpancut, kayu terpancut. Ya, arang-arang dalam bumi semua terpancut. Wa qala al-insanu ma laha, berkata manusia, apa ni? Ma laha cakap Arab. Orang Arab mengatakan ma laha. Orang ayuh-ayuh kita dia mengatakan malah. Apa kata kan? Orang ayuh-ayuh kita berkata, apa yang komen? Iya ke dah? Soal orang ayuh-ayuh kita orang kamu gajah ke? Iya orang gajah tak kamu tahu. Senang habis tu dah, apa yang komen? Malah. Yang Arabnya malah. Orang Arab je lah malah. Ya. Tapi orang betul gajah, orang ayuh-ayuh, orang membaca macam ni, apa yang komen? Ya, orang di India bagaimana? Orang di India bagaimana? Oh, dia tahu dia tak apa. Dia kata mana? Apa kata orang India? Yang ada orang India. Dia tahu dia. Orang di negeri China bagaimana? Cuma ya. Kau anda saya bertahu di China ni action ya. Orang putih apa kata dia? Orang putih apa kata dia tuan-tuan? Ikat pinggang dulu. No. What is happening, man? Itu yang berlaku hari kiamat. Satu peristiwa yang dahsyat.
Bila berlakunya apabila ditiup oleh Israfil sangkakala bagi tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama berlaku huru-hara yang dahsyat. Tiupan yang kedua habis semua. Mati secara total. Semua mati. Manusia mati, malaikat mati, binatang mati, pokok mati, jin mati. Lagi apa? Ikan mati, burung mati, serangga mati, COVID-19 mati. Itu bila berlaku kiamat. Semua mati berlaku. Akhirnya siapa mati? Siapa mati akhirnya? Malaikat maut pun akhirnya mati. Ada malaikat maut itu kerjanya apa? Apa kerja malaikat maut? Tuan-tuan dan puan, nyabut nyawa orang. Dah habis dicabut, ditinggal dia yang belum mati. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala lah. Lain mana mati? Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati, Munkar dah mati, Nakir dah mati, semua mati. Ridwan dah mati, Malik dah mati. Tinggal dia ni. Dan juga Allah tak mati. Kenapa Allah tak mati? Kuis berani malam. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah dia bukan hidup dengan nyawa. Allah tidak memerlukan nyawa. Allah tak memerlukan alat. Ngaji tauhid betul-betul dulu tahu. Dia bukan hidup dengan nyawa. Dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Jadi Allah cipta nyawa itu bagi pada manusia, hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi berpokok, hiduplah pokok. Begitu seterusnya. Jadi Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Dia hidup, dia tak pernah tak hidup. Bila-bila pun dia hidup. Yang dulu-dulu pun dia hidup. Tak dulu-dulu, tu nak berlaku dulu ada had, dia tak ada had. Dia hidup je. Sekarang ni hidup lagi. Akan datang dia akan hidup. Kita dah tak ada dah. Dan malaikat maut, dia belum mati. Kerana dia kerja penyabut nyawa orang. Ketika dia belum cabut nyawanya sendiri. Saya adalah dengan Allah kata. Dia tanya Allah lagi sekali. Kamu tak pernah dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Mana yang ada nyawa mesti mati. Allah tak mati kerana Allah tak ada nyawa. Sebab dia tak boleh mati. Allah hidup bukan dengan nyawa, kita hidup dengan nyawa sebab kita juga akan mati. Dia malaikat maut tak jawab kerana dia tahu ini merupakan arahan Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia pun cabut dan nyawanya sendiri. Siapa nak nak dia? Dia seorang hatinya. Dia menjawab. Cabut nyawa tu punyalah sakit. Dia pekik dia tahu. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya sakit mati tak bersiul buat kerja cabut nyawa orang. Betul? Rupanya malaikat maut tu orang gajah. Matilah malaikat maut. Itu berlaku hari kiamat ya. Dia berlaku. Semua mati. Manusia mati. Kamu dia dah mati belaka. Tak tahu berapa lama. Tak boleh dia kira. Kalau ni belum mati lagi. Ada yang hidup, ada yang dah mati. Itu pun dah lama mati. Yang keluar berapa lama dah. Matinya. Lagi apa? Saya pernah ikut berapa lama dah matinya. Flashlight berapa lama dah matinya. Waktu 1 tahun dah matinya. Dulu lagi banyak mati. Nak boleh berapa lama dah mati. Yang baru mati yang di Gaza tu baru mati di bom dia orang Israel. Begitu juga baru lagi matinya panglima tentera Israel di bom oleh atau dia dibunuh oleh panglima Hizbullah baru lagi malam tu panglima tentera Israel. Tapi berapa lama mati kita tak tahu. Sehinggalah nanti sudah semua sekali mati Allah hidupkan balik. Allah kata Al-Quran, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian semua kamu akan menjadi mayat-mayat belaka.
Semua kita ni tahu akan jadi mayat lagi, mayitun lagi. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kamu dari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Nah, kita bangkitkan semula oleh Allah Taala. Kenapa bangkit semula? Kenapa tak mati terus? Ini kepercayaan kita. Kena faham bahawa kita ni nanti semua akan mati, kemudian akan dihidupkan kembali. Mengapa Allah nak hidup kembali? Apa salah mati terus je? Boleh tak Allah mati kita terus tak ada bangkit-bangkit? Boleh kita boleh? Boleh kalau Allah nak. Tapi Allah bangkitkan boleh. Kenapa? Kerana nak menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah Maha Adil. Supaya kita dapat balasan dari apa sahaja yang kita lakukan dalam hidup kita dalam dunia. Everything you did in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Entah faham-faham tidak. Nak jadi orang putih. Semua akan ambil kira. Itu menandakan keadilan Allah Ta'ala. Apa saja kita buat akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Akan dicek oleh Allah Ta'ala. Akan dibalas sewajarnya. Itu pada hidup kembali. Kalau hidup tak adalah adil Tuhan tu. Dalam dunia ni ada orang yang tak pernah sembahyang, tak pernah puasa Ramadan, tak pernah zakat, tak pernah pergi haji, tak pernah apa, tak pernah zikir, ada. Jadi kalau dia mati terus aja, seronok dalam dunia. Dalam dunia dia nari, main judi, berogol, berzina. Bila dia mati terus aja. Tak ada didakwa, tak ada dihukum, tak ada diperiksa. Untung dia hidup dalam dunia. Melakukan maksiat tak ada kena apa-apa. Mana kalau dia untung hidup dalam dunia ni, maknanya Allah tak adil lah. Nak menandakan keadilan Allah Ta'ala, dia hidup kembali. Supaya dicek. Apa saja yang berlaku dalam dunia itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Selalu tu imam baca ni ya. Kamu akan tanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Everything you have in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Begitu juga dalam dunia ni tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang yang buat baik ada. Bayang tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, selain itu puasa sunat, buat zakat, buat sedekah, buat semua buat, tak pernah menyakit hati orang lain. Kalau dia mati terus aja, tak ada bangkit semula, rugilah dia dalam dunia ni. Ya tidak. Orang lain berzina, dia tak zina. Orang lain minum arak, dia tak minum arak. Dia tak dapat enjoy hidup dalam dunia ni. Benda maksiat ni, benda yang seronok ke, benda yang tak seronok. Contoh ada mobile. Benda maksiat ni seronok ke tak? Seronok. Nari seronok tak? Zina seronok tak? Minum arak seronok tak? Seronok lagi. Jadi mungkin dia orang lain buat, dia tak buat. Sebab itu Allah hidup kembali supaya dapat dibalas kebaikannya dengan ganjaran-ganjaran yang setimpal dengannya. Sebab Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Siapa di antara kita yang baik amalannya, itu diuji ya. Kalau baik, dibalas dengan baik. Kalau jahat, dibalas dengan kejahatan. Sebab Allah sediakan dua tempat. Satu mendapat nikmat, satu tempat mendapat azab. Pilih mana dah. Tempat nikmat namanya syurga. 8 syurga Allah sediakan. Nanti akan dalam kita cerita tentang syurga. 8 syurga Allah sediakan. Tempat azab namanya neraka. 7 neraka Allah sediakan. Ini menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Jadi banyak rahmat daripada murka yang utama ya. Itu dah. Sebab itu dibangkitkan semula. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dibangkitkan semula supaya dibalas. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Menandakan keadilan Allah SWT. Allah Maha Adil. Sempurna keadilan Allah Ta'ala itu. Kita tak boleh nak komplain dengan Allah Ta'ala, tidak. Maka bangkitlah. Nombor 1 Allah bangkitkan siapa? Malaikat Israfil. Kenapa Malaikat Israfil dulu bangkit? Itu kan kuis perdana malam. Kenapa Malaikat Israfil dulu dibangkitkan Tuhan? Kerana dia dikojel. Apa kojelnya? Meniup sangka kada. Itu dia pun bangkit-bangkit je, dia pun capai. Capai trompetnya. Sangka kada tu.
Dia pun tiup lah. Mana bunyi agak-agaknya? Entah tak tahu. Agaknya macam ni bunyinya. Pet 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 pet. Agaknya dah. Macam mana kau ni? Ha? Maka bila tiup tu, semua bangkit. Everybody rise. Tak ada yang ketinggalan. Daripada manusia daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semua bangkit. Seperti cendawan tumbuh. Nabi Adam bangkit, Nabi Ibrahim bangkit, Nabi Musa bangkit, Nabi Isa bangkit, Nabi kita Muhammad SAW bangkit. Lagi apa? Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pun bangkit juga. Kemudian sahabat-sahabat bangkit, Abu Bakar bangkit, Umar bangkit, Uthman bangkit, Ali bangkit, tabi'in bangkit, tabi'in bangkit surga. Kemudian orang jahat pun bangkit juga. Hitler bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit, Joan of Arc bangkit, Queen Elizabeth bangkit. Lagi siapa lagi? Stanford Rifle bangkit, Francis Light bangkit. Semua bangkit lah. Tak ada yang ketinggalan. Macam cendawan tumbuh. Lagi siapa? Syaruhan bangkit. Lagi? Amitabh Bachchan bangkit. Lagi? Aishwarya Rai bangkit. Tak kenal? Saira Banu bangkit. Tak kenal lagi? Lata Mangeshkar bangkit. Tak kenal saja begini ya. Saloma bangkit, Piramli bangkit, Mustarjo bangkit. Lagi apa? Saleh Kamil bangkit, Nordin Ahmad bangkit. Tak kenal lagi? Marilyn Monroe bangkit. Tak kenal? Siapa tak kenal? Kalau tak kenal ni Marilyn Monroe. Elizabeth Taylor bangkit, Sophia Loren bangkit. Anda ada ustaz nama bintang filem berapa bangkit belakang macam cendawan tumbuh. Cuma bangkitnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia bangkit daripada satu benih manusia. Semua kita ni ada benih belakang. Namanya Ajbuz Zambi. Ajbuz Zambi. Benih itu sebesar biji sawi. Dia ada di tulang punggung kita ni, tulang tongkit. Ya. So itulah. Dia ni tak ada hancur-hancur. Lain pun hancur. Mata hancur, telinga hancur, badan hancur, tengkorak hancur, kulit hancur, habis ni. Tapi Ajbuz Zambi itu kekal. Tak dihancurkan oleh Allah. Dari situlah Allah bagi body baru. Allah bagi body baru. Kalau dia ahli syurga, yang kita ni lah, mudah-mudahan kita sendiri ahli syurga. Siapa tak nak kata? Kita ni akan dibangkitkan secantik Nabi Yusuf. Bagi orang lagi, secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Rupa dia lah, Nazri rupa Nazri ya, tapi secantik Nabi Yusuf. Tok Imam dia rupa Tok Imam dia lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Kalau perempuan ahli syurga, Allah akan bangkitkan dia secantik Siti Nurhalidah. Siti kuis beranak Siti Zulaikha. Kerana wanita cantik dulu di kiri dan selama-lamanya namanya Siti Zulaikha. Cantik lah. Lepas tu dia cuba menggoda anak angkatnya, namanya apa? Nabi Yusuf. Orang lelaki yang paling tampan Nabi Yusuf. Leman apa leman lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Hamzah apa Hamzah, tapi secantik Nabi Yusuf. Hazim apa Hazim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Imam Ali apa Imam Ali lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Tak kenal Imam Ali? Imam Betul Gajah. Haji Ibrahim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Bukan apa sekarang ni, apa Nabi Yusuf, cantik, secantik Nabi Yusuf. Yang belakang tu, secantik Siti Zulaikha. Bukan apa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Dia apa dia lah, enak apa enak lah, etun apa etun lah, limah apa limah lah, minah apa minah lah, timah apa timah lah, tapi secantik Siti Zulaikha. Faham apa yang saya ni? Itu kalau ahli syurga. Kalau dia menjadi ahli neraka, bagi mereka-mereka yang semayang tak puanah, puasa Ramadan tak puanah ya, ya mereka akan menjadi ahli neraka. Orang yang kufur dan maksiat itu akan dimasukkan dalam neraka. Itu Allah janji itu. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah ya.
dan mereka-mereka yang kufur ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu yang menjadi penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 39. Itu ahli neraka. Ya? Jadi ahli neraka itu Allah akan bangkit juga, tapi bukan rupa Nabi Yusuf, bukan secantik Nabi Yusuf, bukan rupa secantik Sulaiman. Rupa binatang yang diamalkan, perangainya diamal di dalam dunia ini. Dengar je tu. Bagi ahli neraka, dia akan dibangkitkan seperti binatang yang perangainya diamalkannya dalam dunia. Dalam dunia ni tu. Ada dalam dunia ni, dia perangai macam serigala, dan orang-orang je esok dibangkit orang serigala. Ada orang dibangkitkan seperti kaldai. Macam kaldai, apa nak kan? Macam kaldai. Himar. Orang yang dibangkit seperti kaldai itu iaitu mereka yang semayang berjemaah tapi mendahului imam. Tengok lihat tu. Orang yang dibangkitkan seperti kaldai ialah mereka yang semayang berjemaah tapi mendahului imam. Imam itu dah tua. Dah umur 81 tahun. Tahu mana? Tak kenal sama orang umur 81 tahun. Itu nak bangkit langsung itu kerok. Apa? Bunyi lutut tu kan. Yang belakang dia jadi memang muda. Umur 25 tahun. Imam pun nak kerok dia terhegi-hegi pakai dia duduk dah sampai ke atas. Itulah nak rukuk dia dulu rukuk, nak sujud dia dulu sujud makanya. Esok dibangkitkan rupa kaldai. Tapi nak kita tangan. Ada orang dibangkitkan seperti harimau, ada orang dibangkitkan seperti ular, ada kau dia nak beli orang je. Esok bangkit puluh. RM50 jadi, RM20 jadi, RM5 je. Asyik kena dapat beli orang. Esok dibangkit 20. Ada orang dibangkit seperti tikus, kau jangan curi je. Esok bangkit macam tikus. Ada yang dibangkitkan seperti semut. Ini ada kita. Seperti semut. Kenapa? Dia dalam dunia ni sombong, takabur, ego, action. Lalu dia bangkit ke semua. Dah bangkit semua, dia letak di tempat orang-orang lalu lalang. Dia letak bawah tempat orang lain. Dia kacak-kacak dia orang. Itu adanya. Ada orang dibangkitkan seperti babi. Siapa nak? Bangkit seperti babi. Babi hitam boleh tahu? Udah ada bagi tu. Cantik ke buruk? Binatang. Babi tu cantik ke buruk? Buruk. Sebab kalau orang kata kita babi, marah kita. Kerana dia binatangnya buruk lah. Tapi tak bangkit jadi babi ada kan? 5 golongan manusia yang akan dibangkitkan Allah seperti babi. Tengok aja lo. Yang pertama, orang yang bercerita hal dunia dalam masjid atau dalam surau. Dalam dunia, cerita hal dunia. Dalam masjid ni, cerita hal dunia. Cerita pasal jawatan, cerita pasal bola sepak, cerita pasal badminton, cerita pasal apa macam. Esok dibangkitkan babi hitam. Yang kedua, orang yang bercerita urusan dunia ketika Al-Quran sedang dibaca. Orang sedang baca Quran, dia sembang. Anu cerita dunia. Esok dibangkitkan babi. Angkat tangan. Tak boleh. Yang ketiga, orang cerita hal dunia ini ketika majlis ilmu sedang berjalan. Ustaz tengah ngajar. Ustaz Ali Sabri tengah ngajar. Dia sembang belakang. Anu. Esok dibangkitkan babi hitam. Siapa dah? Angkat tangan. Saya memang itu pantang saya tu. Pantang yah saya tahu. Saya kata orang pun baca malam. Macam pantang yah saya kalau orang cakap ketika saya tengah ngajar. Kalau tak ada dengar balik. Jangan tunggu. Warna berlaku ni banyak kali ni bukan saya dulu, banyak berlaku pada saya ni. Tengah berceramah macam ni dia sembang anu. Saya mula. Warna satu ketika satu jemaah daripada Australia pakai jawabah, pakai serban, datang ke satu tempat, pusaka bom mana-mana lah. Saya tengah ngajar tu, tapi nama saya bang depan-depan saya tu anu. Tak dengar saya tapi tak kata dia kamu cakap Australia, kamu cakap apa? Saya putih dulu, tengok muka. Diam lagi sekejap. Itu saya sambung lagi.
Oh, lama-lama hantu kamu gajah tu dah naik ke tengkuk. Tak faham ni? Saya pun kabur tuan-tuan. If you people are not interested in what I am saying, you might as well leave the room. Saya kabur tu. Faham-faham dia tak? Diam dia, terkejut dia. Dah terkejut tengok dia kadang-kadang betul bangkit. Sudah dia bangkit. Keluar dari majlis. Tak ada mengganggu lagi. Lepas itu dia punya pemandu apa ni? Pemandu dia lah. Cuma tu panggil Amir Tarik, ketuanya. Pergi jumpa dengan saya. Minta maaf lah Ustaz, mengganggu Ustaz tengah ngajar katanya. Dengan saya. Mengganggu tengah ngajar. Dia macam tu bukan faham adat kita, faham budaya kita kata. Apa tak faham ni macam ilmu. Tapi tak ada saya jawab. Saya nak main aja lah. Lepas tu dia puji pula saya. Dipuji saja. Your English is very very good. Saya kembang itu, sampai ke kampung kembang. Tu. Jadi jangan ketika majlis ilmu sedang berjalan jangan sembang. Kalau nak sembang balik, jangan tunggu. Jangan hal dunia, lebih lagi hal dunia. Jangan cerita hal mental, lantak sampai menang perkara. Jangan cerita hal bola sepak, dia kira sampai menang orang. Jangan cerita, dengar. Dengar orang nak ngajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika di majlis kematian. Banyak ada situ dia cerita hal dunia. Kita tentang berikan lah, kita tentang korban yang dia ternak ni ke apa-apa lah. Jangan. Yang kelima, di tanah perkuburan. Jangan cerita hal dunia. Nanti Allah akan bangkit dia seperti babi hitam. Tapi nak kata saya nak angkat gambar. Ini kamera tau. Apa babi hitam tu? Itu keadaan kebangkitan ya. Jadi bangkit semua. Semua sekali bangkit. Lepas bangkit tu semua akan diarahkan daripada kubur pergi ke satu tempat perhimpunan namanya mahsyar. Apa tu mahsyar? Tempat himpunan manusia. Cara pergi itu bermacam-macam cara. Daripada kubur kepada mahsyar macam-macam cara pergi. Ada orang berkenderaan. Apa kenderaannya? Tengok apa yang dikorbannya ketika hari raya Aidil Adha. Kalau dia korban unta lah kenderaannya. Itu tuan-tuan, jangan terkut, jangan bakhil, jangan tangkai jeri, jangan tak hidung masin, jangan cikir. Tahu cikir? Ya, kalau kita tahu jangan cikir. Korban lah. Sampai raya haji itu korban. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobor lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kebas kenderaannya. Kalau kambing kenderaannya. Kalau kambing biri-biri kenderaannya. Jangan bayangkan kobor dunia ni tuan-tuan dan puan. Kalau kita bayangkan kobor dunia itu mesti orang naik yang lumpur aja. Penuh lumpur apa dah benar? Kobor dunia ni. Bayangkan kobor tu macam kuda Lone Ranger. Kenal Lone Ranger? Mana kudanya? Cantik, besar, gagah. Namanya memang sedap. Silver. Dia panggil Hayo Silver. Dia namanya kita kenderaan dia daripada kubur ke padang mahsyar. Dia tahu je jalannya. Yang lainnya tak ada kenderaan tu, tak heki-heki lah. Bukan ada tanda arah. Saya nak ayat payung ada tanda arah. Ini jalan ni ke Batu Gajah, ini jalan di Ketipu, ini jalan di Ketipu Pusing, ada tanda arah. Ni tu tak ada. Ada yang Hulu, ada yang Kelio, ada yang Kedarat, ada yang Kebaru. Tahu? Tak tahu dari mana aku Hulu, Kelio, Kedarat, Kebaru. Duduk tepi sungai mesti tahu. Tentu hal mundur mandir, tentu hal tak hege-hege. Kaban tebin. Belai Ustaz Sulaiman yang mau kabar-kabar tebin ya. Begitulah. Ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang mengesut, ada yang macam kuda berlari, ada yang laju lah. Yang mengesut tu pelan. Malahan ada yang berjalan daripada kubur ke padang mahsyar tu, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah. Dia cerita Nabi apa orang tahu?
Terkejut Aisyah. Ya Rasulullah, macam mana kepala ke bawah kaki ke atas? Tak logik ya Rasulullah. Jawab Nabi, jangan kamu fikirkan hal-hal dunia ni memang macam tak logik. Tapi di akhirat semua boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepala ke bawah kaki ke atas. Apa-apa yang dalam dunia ni sudah ada orang kepalanya ke bawah kakinya ke atas. Adalah. Ada satu tarian kepala ke bawah kaki ke atas. Apa nama tariannya? Apa dah? Canggih apa? Breakdance. Ramai yang apa rupanya? Sakit saya pura-pura tak dengar je lah. Ramai yang apa? Breakdance. Atau hip hop. Hip hop pun itu juga ya. Begitulah. Setelah beberapa lama susah-susah payah, ada yang senang, ada yang susah, akhirnya sampailah kita kepada mahsyar. Kita ada semua ni terlibat, saya terlibat, tuan semua terlibat, perempuan semua terlibat belakang. Sampailah kita kepada mahsyar. Apa itu mahsyar? Tempat himpunan ramai-ramai. Berkumpullah kita di padang mahsyar. Ya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di padang mahsyar macam mana? Yang pertama berimpit-rimpit sampai nak gerak tak boleh. Ya, nak gerak tak boleh, berimpit. Ini jarang ni. Ini berimpit betul. Nah, dekat saya ni ada orang, depan saya ada orang, belakang saya ada orang, berimpit betul. Sampai nak gerak tak boleh. Macam mana padatnya? Kata Nabi macam anak panah dalam pusar panah. Faham ke ni? Anak panah dalam pusar panah. Payah nak faham ya. Kita tak pernah tengok anak panah pun. Ya, rapat benar lah ya. Tapi kalau saya sebut ini semua orang faham. Macam okok dalam kotak okok. Tak faham ke? Tapi tak faham kita kan? Macam okok dalam kotak okok. Macam mana keadaannya? Rapat ke jangan? Macam mana rapatnya? Coba ambil satu kotak okok yang ada isi okok yang penuh dalam tu. Kau beli ya, ambil. Tengok je orang benda-benda pinjam je. Kau suruh beli okok. Ambil apa tu? Okok tu keluarkan. Ambil keluarkan sebatang. Daripada yang dah pada alat tu keluarkan sebatang. Lepas tu masuk kembali. Udah keluarkan masuk kembali okok tu. Konyok ke dah tuan dan perempuan. Konyok ke dah? Ngapa konyok? Padat penuh. Macam itulah keadaan di padang mahsyar itu ya. Udah dah padat tuan-tuan dan puan. Telanjang pula tu. Geli-geleman Aisyah tengok. Tidak malu ketika itu ya Rasulullah. Tak ada macam itu. Dan kitab saja kamu macam itu ya. Bertanya Aisyah kepada Rasulullah. Tak malu ketika itu ya Rasulullah. Jawab Nabi ketika itu tak sempat nak nengok orang kiri kanan. Tak sempat nak malu, tak sempat nak apa? Nak mengintai orang lain. Masing-masing hanya memikirkan diri sendiri masing-masing. Itu keadaan padatnya di padang mahsyar ya. Berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua manusia akan berdiri di hadapan Tuhan yang menciptakan alam ini, seluruh sekalian alam, semua akan berdiri dalam Allah. Pada rapat. Kita ni tuan dan juga perempuan ya, kita ni bukan orang lain tau. Yang dengan ni kita ni akan berdiri tu. Macam mana? Lepas itu udah berdiri tu, semua manusia akan dibariskan oleh malaikat dengan perintah Allah ya. Malaikat akan membariskan kita ni kepada 120 barisan. All of us will be lined up into 120 rows. Faham mereka macam ni? Ada berapa baris semua? 120 baris. Ini boleh baca kitab namanya Hidup Sesudah Mati, karangan Dwi Arifin. Saya ngajar tempat itu ada di lebih tempat ya. 120 baris. Daripada 120 baris itu, semua tu dibaring je. Orang beriman di situ, orang tak beriman di situ, orang kafir pun di situ, orang munafik pun di situ, orang fasik pun di situ. Semua 120 baris. Satu baris. Daripada 120 baris itu, berapa baris orang beriman, tuan-tuan dan puan-puan? Tengok.
Garing saya. Apa? How many rows are there consist of people who have iman? 3 baris aja. Nampak tak? Ramai ke sikit orang yang beriman. Lagi, ramai ke sikit orang beriman. Sikit. Allah dah kabul Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali hamba-hamba aku yang bersyukur. Sikit benar. Berapa peratus? 3/120 baris. Semua 120 baris, 3 baris berapa? Berapa peratus? Kuis perdana. Ini cikgu matematik dulu tahu. Berapa peratus? Ya Allah, seorang tak tahu ya. Mana kerja cikgu matematik ni? Berapa peratus? 3/120 bersama dengan 1/40. 1/40. 1 bagi 40. Kosong. Dapat. Tambah 1 lagi. 40 tu jadi apa? Tambah 1 kosong apa? 1 tu tambah 1 10. 10 bagi 40 apa? Kosong lagi. Kemudian tambah lagi jadi 100. 100 bagi 40 apa? 2. 2 kali 40 berapa? Ya Allah. Berapa 2 kali 40? 80. Bagi berapa? 20. Tambah lagi 1 kosong. Jadi 200. 200 bagi 40 berapa? 5. Jadi bermakna 2.5% yang beriman. Dia faham ke ni? Ni cikgu matematik tau. 2.5% itu orang beriman. Lagi 77.5% kafir belaka. Dia faham ni? Ramai ke sikit yang kafir? The question is, in which group do we belong? Siapa masuk dalam golongan tiga baris tadi? Siapa dah baris nombor 4 angkat tangan? Kena nak gambar mendang. Tak apa lah, biarlah aku baris yang 4. Siapa dah baris yang 120 kan? Lagi tanda ya. Yang keempat pun tanda. Paling komannya 3 baris. Yang layak masuk syurga. Belum masuk syurga ni, baru layak masuk syurga. Kerana sedikit di antara mereka-mereka itu yang beriman. Lain itu semua kafir belaka. Terus masuk neraka. Apa kata Allah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan dihalau orang dalam neraka itu, orang kafir itu masuklah neraka secara berbondong-bondong. Yang kafir itu ada 4 golongan. Faham ni? Siapa dah? Yang pertama murtad, kafir. Yang kedua musyrik, kafir. Yang ketiga mulhid, kafir. Yang keempat munafik. Mana dah? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Nak yang mana? Pilih yang salah satu. Mana dah? Mana yang dah ya? Tidak jadi orang beriman. Murtad apa? Yang ditolak imannya, melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya, jadi murtad. Menghina Islam, jadi murtad. Menghina Nabi, jadi murtad. Menghina Rasul-Rasul, jadi murtad. Menghina sunnah-sunnah Nabi, jadi murtad. Lagi apa? Menghina hukum Islam, jadi murtad. Mengubah-ubah hukum Islam, jadi murtad. Ditolak, walaupun dia tak mengaku murtad. Yang pertama. Yang kedua musyrik. Musyrik dia percayakan Allah, tapi percaya Allah, dia nyembah patung. Dia percayakan Tuhan, tapi menyembah matahari. Percayakan Tuhan, dia menyembah bulan dan sebagainya. Itu musyrik, menyemujukan Allah Ta'ala. Yang tiga mulhid. Apa artinya mulhid? Mulhid apa artinya? Tidak percaya kepada agama. Itu namanya mulhid. Tak percayakan Islam, tak percayakan Kristianiti, tak percayakan Hinduism, tak percayakan Buddhism. Dia percaya dengan otak dia je. Kita hidup ada otak, kita guna dalam otak kita je. Ini apa ada agama-agama ni? Menyusah hidup ni katanya. Atau lebih terkenal dengan apa? Atheist. Tak pernah nama atheist. Oh, dia tak reti tak pernah baca surat apa dah ni. Atheist tau. A-T-H-I-E-S-T. Atheist. Tak percaya dengan agama. Atau free thinker. Orang putih ni, free thinker. Atau apa lagi? Komunis. Atau sosialis. Itu mulai. Yang ketiga. Yang keempat munafik. Apa itu munafik? Apa itu munafik? Berpura-pura beriman tapi yang sebenarnya dia kafir.
pura-pura beriman tapi kafir. Ini empat-empat ni. Antara yang empat yang mana Allah marah sekali. Antara murtad, musyrik, mulhid, munafik yang mana Allah paling benci, paling marah. Orang munafik lah, orang munafik Allah marah sekali. Sebab itu Allah kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling bawah, yang katanya paling bawah dalam neraka. Nah, kerana Allah sangat benci orang munafik ini. Orang munafik ini istilahnya yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Dia pura-pura macam Islam, semayang sama kita, berjumpa macam saya ni, sahabat lagi tepat daripada sahabat saya. Rupanya tak beriman. Wirid sama kita, orang wirid dia wirid, orang selawat dia selawat, orang melangkah di depan kali, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak beriman. Itu orang munafik. Sebab itu Allah murka. Cuma untuk mengelakkan kita ni daripada memiliki sifat munafik, ada tanda-tanda yang Allah bagi macam-macam tanda-tanda orang jadi munafik dalam Quran banyak. Carilah ayat Quran tentang munafik itu munafik. Sebab itu orang munafik tempatnya di mana? Di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Itu keadaan daripada masyarakat. Hanya 3 baris saja beriman, 117 baris semua apa? Semua apa? Orang tak beriman bagi apa? Orang apa? Kafir, tak betul apa? Kafir. Sekali lagi. 3 baris saja orang beriman, lagi 117 baris orang apa? Sekali lagi, orang apa? Siapa nak kenal? Itu keadaannya di pada masyarakat. Kemudian yang akan datang kita sambung lagi. Tentang orang beriman tak apa jadi pada dia, macam mana dia itu akan datang. Dia dah bunyi ni. Cukup kan itu? Cukup ke dah? One more time. Cukup ke dah? Usah buat lah. Memang dah hutang aja lah. Dia akan sambung lagi. Apa berlaku ketika orang beriman tu? Dia mana keadaan yang berlaku ya? Boleh? Boleh? Sekian dulu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan. Ingat, mana sebab kita berhenti? Saya nak tanya lain kali. Selagi ini bulan sebelah ni tak ada, bulan 12 tak ada. Bulan 10 ada, bulan 11 tak ada, bulan 12 ada. Di mana tempat kita berhenti dulu? Ingat, 3 baris orang beriman, 117 baris orang kafir. Ya, coba kita datang kita akan sambung. Alright tuan-tuan dan puan, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Apa jawab? Objection? Overruled. Has anybody got any problem? No problem. Nak balik dah. Saya lagi nak balik. Nak balik kampung. Tuan-tuan dekat ni. Okey, sekian dulu. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan. Mudah-mudahan berguna apa yang kita ajar pada malam ini ya. Sekian, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.